Assalamualaikum semua. Di dalam sebuah filem berjudul Karak, kita telah disajikan satu adegan kisah benar di permulaan cerita di mana sepasang suami isteri telah diganggu kedatangan langsue yang mengekori mereka. Diceritakan kisah itu berlaku sekitar awal 1980 dan telah tular dari mulut ke mulut. Tahukah anda, lain pula yang saya dengar dan kisah yang saya dengari lebih realistik berbanding apa yang kita tonton di pawagam. Kenapa saya berkata realistik? Ada sebabnya. Versi filem dikatakan langsue telah menjamah dan memakan mangsa. Tak ada bukti sahih mengatakan makhluk itu menjamah manusia demi kelangsungan perutnya yang kosong. Tapi pernah ada juga orang kampung mak saya cerita, makhluk itu selalu berada di sungai, memburu ikan dan katak. Wallahu alam, entah betul entahkan tidak. Oh ya, kampung arwah mak saya di Rawak, Pahang. Kisah karak yang saya dengar amat berbeza. Bukan seorang yang bercerita, tetapi ramai. Dan setiap cerita mereka semua serupa, dan kalau lari pun sikit ajalah. Mungkin dialog, mungkin jenis kereta atau mungkin suasananya. Cerita yang dikisahkan di dalam filem, apabila sebuah kereta rosak dan tersadai di tepi jalan. Namun sebenarnya kereta mangsa kehabisan minyak. Kereta mangsa tidak dapat dipastikan jenisnya, telah kehabisan minyak dalam perjalanan, menuju ke satu lokasi yang tidak dapat dipastikan arah destinasinya. Kereta itu telah tersadai di tepi jalan. Sang suami keluar bersama tong minyak petrol dengan niat mahu berjalan mencari stesen minyak atau mungkin meminta bantuan jika kenderaan lain ada lalu di kawasan itu. Walaupun dilarang isterinya agar jangan keluar meninggalkan dia dan anak kecilnya di dalam kereta tanpa teman, sang suaminya tetap berdegil mahu keluar mencari stesen minyak yang berdekatan. Walhal, kawasan tempat kereta mereka tersadai itu amat jauh dengan kawasan penempatan awam dan kawasan bandar. Setelah dipujuk dan meyakinkan isterinya, sang suami akhirnya nekat keluar berjalan kaki mencari stesen minyak yang berdekatan. Maka tinggallah si isteri dan anak kecilnya diam-diam di dalam kereta mereka, sehingga suaminya pulang mendapatkan minyak atau mungkin bantuan. Kiri kanan mereka adalah hutan. Di kawasan itu juga mempunyai bentuk muka bumi yang curam lurah dan gaung yang dalam. Memang tiada penempatan dan orang tempatan di sekitar kawasan itu. Ketika di dalam kereta yang telah dikunci dan dirapatkan cerminnya, si isteri telah mendengar pelbagai bunyi-bunyi aneh, termasuk bunyi suara seperti ada binatang buas di kiri kanan hutan. Si suaminya, Kasim bukan nama sebenar, telah meninggalkan pesan kepada isterinya agar diam di dalam kereta dan memasang kaset bacaan Al-Quran agar dapat menenangkan perasaannya. Si isteri menuruti pesanan suaminya dan memutarkan kaset alunan bacaan Al-Quran. Setelah hampir setengah jam, Kasim meninggalkan isteri dan anaknya. Secara tiba-tiba, radio kereta yang sedang memutarkan kaset bacaan Al-Quran terhenti secara tiba-tiba. Dan serentak dengan itu si isteri telah mendengar di kiri dan kanan pokok yang berdekatan dengan keretanya sedang bergoyang dengan kuat, seperti ada makhluk yang sedang bergayutan. Mustahil angin kencang, kerana pokok di kawasan yang lebih jauh langsung tidak bergerak. Hanya pokok yang berhampiran dengan keretanya sahaja yang bergoncangan. Bunyi-bunyi aneh itu kedengaran lagi, membuatkan si isteri panik dan anak kecilnya menangis tidak henti-henti. Tangisan anak kecilnya itu kemudiannya terhenti secara tiba-tiba, membuatkan ibunya berasa hairan dan bimbang akan keadaan bayinya. Rasa khawatir itu reda sejenak apabila ada sebuah peronda polis membunyikan hon berkali-kali. Wanita yang berada di dalam kereta itu berasa hairan apabila pihak peronda itu mengeluarkan satu amaran agar si wanita itu jangan panik dan terus kekal di dalam kenderaan, sehingga diberitahu kelak. Wanita malang itu berasa semakin hairan dengan apa yang diarahkan oleh pihak peronda polis. Sehinggalah dia dikejutkan bunyi hentakan kuat di atas bumbung keretanya, seperti ada sesuatu yang telah jatuh. Sangkaannya mungkin dahan pokok yang reput, tetapi sangkaannya itu meleset sama sekali apabila ternampak satu cecair pekat seperti darah mengalir di cermin hadapan keretanya. Pada awalnya dia masih dapat mengawal perasaannya, tetapi wanita itu menjerit dengan kuat apabila tiba-tiba tergolek jatuh di hadapan keretanya,
Kepala manusia dengan mata yang terbeliak dan dipenuhi dengan darah. Kerana panik, dia telah melanggar arahan pihak polis dengan keluar dari perut kereta untuk melihat apakah yang telah terjadi di atas bumbung keretanya. Dia seperti tidak percaya kepala yang tergeletak di atas hod depan keretanya itu adalah kepala suaminya. Ketika di luar kenderaan, wanita itu telah menyaksikan sesuatu yang amat tragis. Bulat matanya kala dia melihat seekor beruk gergasi dengan saiznya lebih besar berbanding tubuh manusia biasa sedang merata daging tubuh suaminya yang sudah tidak berkepala. Makhluk itu sedang duduk seperti mencangkung di atas bumbung kereta tanpa menghiraukan persekitaran, termasuk jeritan wanita malang itu. Pihak polis dengan segera menarik wanita itu ke belakang dan salah seorang daripada mereka telah melepaskan tembakan ke arah sosok seperti beruk gergasi itu beberapa das. Tembakan demi tembakan dilepaskan, membuatkan beruk itu mengaum marah. Dan kerana diasak dengan tembakan daripada pihak polis, beruk itu diceritakan telah mengambil beberapa cabisan daging Kasim, mungkin organ dalaman, atau mungkin anggota badan Kasim, dan melompat ke pokok-pokok berdekatan melarikan dirinya. Bergoncangan pokok-pokok tempat makhluk itu bergayutan. Hanya kerana kereta kehabisan minyak, nyawa menjadi taruhannya. Menurut kisah yang diceritakan dari mulut ke mulut, makhluk itu adalah sejenis binatang yang digelar hantu si jarang gigi. Ada juga yang menggelarnya orang mawas. Mungkin kedua-dua makhluk ini berbeza, mungkin juga jenis yang sama. Sebagai rujukan, saya telah bertanya dengan seorang pawang di Pekan, Pahang, tentang perihal ini dan juga pernah menonton satu rencana tentang kewujudan makhluk itu. Diceritakan makhluk itu amat sukar ditemui, kecuali mereka yang sering masuk hutan dan tinggal di kawasan hutan yang berbukit bukau. Kaum asli antara yang amat kerap menjumpai sosok berbulu lebat ini. Kaum asli mengatakan makhluk itu ada dua jenisnya, berbulu merah dan berbulu hitam. Salah satu daripada makhluk itu memang pemakan daging, atau di barat mereka menggelarnya sebagai Bigfoot. Wallahu alam. Saya hanya menyampaikan semula apa yang saya dengar dan lihat dalam rujukan saya. Namun, kisah kara itu disampaikan dari mulut ke mulut dan sudah tentu akan ada perubahan sedikit demi sedikit gaja dan olahan ceritanya. Mungkin ada versi yang lain pula, mana tahu, kot-kot ada yang dengar dari mulut ke mulut juga dan versinya mungkin berbeza. Mungkin kisah ini kisah benar, mungkin juga tidak. Jika benar, jadikan tauladan. Jika tidak, berhati-hatilah ketika berada di kawasan asing. Ingatlah, mereka semua ada, tetap ada. Sekian cerita saya kali ini. Terima kasih. Cerita seram rakyat.